Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Iman bin Amran. Saya akan menerangkan tentang rancangan pengajaran harian yang dihasilkan oleh pelan kami. Sebelum kita pergi lebih jauh, saya akan menerangkan apa itu pengajaran harian, iaitu dikenali rancangan pengajaran harian iaitu RPH. Apakah yang dimaksudkan dengan RPH ini? Jadi RPH ini dapat dikatakan sebagai rangka kerja aktiviti pengajaran pembelajaran yang disediakan oleh guru untuk waktu pelajaran. Jadi sebelum kita, apa yang dimaksudkannya ialah sebelum kita melaksanakan pengajaran harian dalam kelas, guru-guru perlu merancang aktiviti yang akan mereka lakukan di dalam kelas. Jadi ini yang dikenali sebagai rancangan pengajaran harian. Melalui persediaan mengajar yang lengkap dan sistematik membolehkan guru memperolehi beberapa perkara dalam pengajaran tersebut. Itu guru dapat menentukan objektif pembelajaran supaya guru tidak terkeluar dari apa yang dirancang. Ini dapat dikatakan guru tidak melalut ke perkara yang lebih jauh sehingga tidak tertumpu pada objektif pengajaran yang nak dilaksanakan. Seterusnya kita pergi kepada memahami dan menentukan isi pelajaran yang cukup disampaikan dalam masa yang diperuntukkan. Guru-guru telah diperuntukkan masa mengajar. Jadi apabila kalau dalam satu masa itu guru tidak merancang masa dengan betul, jadi dia akan mengambil masa yang banyak untuk sesuatu objektif pengajaran itu dilaksanakan. Seterusnya kita pergi kepada menentukan strategi pengajaran sesuai dengan peringkat kebolehan dan minat pelajar. Jadi guru-guru sebelum melaksanakan aktiviti, guru kena tahu apakah kandungan yang sesuai dengan pelajar. Sebagai contoh, kita mempunyai DSKP. Setiap tahun ada DSKP masing-masing mengikut taraf pemikiran mereka. Jadi apabila guru mengikut taraf yang betul, guru dapat menyampaikan ilmu yang lebih bermanfaat pada murid dengan lebih mudah. Seterusnya ialah mengawal bilik darjah dengan baik. Jadi dengan rancangan ini guru dapat menentukan aktiviti yang nak dilaksanakan, adakah murid dapat melaksanakan dengan baik, adakah sesuai dengan murid. Itulah akan mengawal bilik darjah dengan lebih baik. Seterusnya merancang aktiviti murid-murid. Dengan merancang aktiviti murid-murid ini, murid-murid dapat melaksanakan sebarang aktiviti itu dengan keadaan yang selesa dan adakah murid mampu melaksanakan mengikut standard pelajaran mereka. Seterusnya merancang bagaimana nilai murni dapat diterapkan dalam proses PDP. Nilai murni ini perlu diajar pada murid melalui aktiviti agar murid-murid juga mempunyai insaniah dalam diri mereka agar mereka menjadi manusia yang lebih berguna pada suatu masa nanti. Seterusnya kita pergi kepada rancangan pengajaran harian yang dilaksanakan, iaitu kita pergi kepada tema, iaitu temanya adalah jati diri, patriotisme dan kewarganegaraan. Berdasarkan tema ini, tajuk untuk yang kita laksanakan ialah sajak antero merdeka yang dihasilkan oleh saudara Zulfiza. Jadi sajak antero merdeka ini akan digunakan dalam pembelajaran murid dalam kelas. Jadi kita tengok pada standard kandungan pada 4.2, iaitu menghayati keindahan dan kesantunan bahasa dalam bahan sastra. Jadi seterusnya kita pergi kepada standard pembelajaran iaitu 4.2.1, melafaz dan menjelaskan maksud sajak. Jadi murid-murid dapat melafaz dan menjelaskan maksud sajak melalui aktiviti yang kita laksanakan. Aktiviti yang dipilih ialah melafazkan dan memahami isi surat sajak antero merdeka. Jadi dalam aktiviti ini murid perlu melafaz dan juga memahami isi surat pada sajak berkenaan. Jadi terdapat beberapa langkah, iaitu langkah yang pertama ni adalah murid perlu melafazkan sajak. Pada langkah kedua, ketiga dan penutup, kita akan melaksanakan aktiviti agar murid dapat memahami isi surat sajak antero merdeka berkenaan.
satu lampiran iaitu peta IT tentang isi tersurat. Jadi dalam peta IT ini, murid akan perlu mengisi isi tersurat pada sajak antero itu. Terdapat 3 elemen penerapan dalam RPH yang dipilih oleh kami, iaitu elemen pertama ialah elemen pengisian kurikulum atau dikenali sebagai EMK. Yang keduanya ialah strategi pengajaran dan pembelajaran atau dikenali sebagai kepelbagaian kaedah dan teknik. Seterusnya ialah teknologi maklumat dan komunikasi atau dikenali sebagai TMK. Seterusnya saya serahkan kepada sahabat saya yang seterusnya. Sekian daripada saya. Assalamualaikum, saya Nurfatin Nabiah binti Muhammad akan menyambung pembincangan dari Aiman sebentar tadi. Baiklah, sekarang kita akan beralih kepada EMK, iaitu Elemen Merentas Kurikulum. Elemen Merentas Kurikulum merupakan unsur nilai tambah yang diterapkan dalam PDP selain yang telah ditetapkan dalam standard kandungan. Antara EMK yang terdapat dalam RPH ini ialah yang pertama, nilai murni, yang kedua, teknologi maklumat dan komunikasi, yang ketiga merupakan elemen keusahawanan dan yang terakhir merupakan kreativiti dan inovasi. Bagi EMK yang pertama iaitu nilai murni. Penyerapan nilai murni dalam kurikulum bahasa Malaysia bertujuan melahirkan insan yang berketerampilan dan memiliki akhlak mulia. Penyerapan nilai murni yang terdapat dalam RPH ini boleh dilihat pada set induksi, langkah pertama, langkah kedua dan juga penutup. Bagi teknologi maklumat dan komunikasi atau lebih dikenali sebagai TMK, TMK ini mendorong murid menjadi kreatif dan PDP akan menjadi lebih menarik dan menyeronokkan serta meningkatkan kualiti pembelajaran. Penggunaan TMK ini dapat dilihat pada set induksi, langkah pertama dan juga penutup. Yang ketiga, elemen keusahawanan. Penerapan elemen keusahawanan ini adalah bertujuan membentuk ciri-ciri dan amalan keusahawanan sehingga menjadi satu budaya dalam kalangan murid. Elemen keusahawanan ini boleh dilihat pada langkah pertama dan juga penutup. EMK yang terakhir iaitu kreativiti dan inovasi. Kreativiti dan inovasi dapat dilihat melalui pergerakan kreatif. Kebolehan menggunakan imajinasi untuk mengumpul dan menjana idea melalui ilham dan gabungan sedia ada. Pergerakan kreatif ini dapat dilihat melalui set induksi dan juga penutupnya merupakan strategi pengajaran dan pembelajaran kepelbagaian kaedah dan teknik. Yang pertama ialah kemahiran berfikir. Kemahiran berfikir merupakan proses menggunakan minda sama ada untuk mencari makna, pemahaman terhadap sesuatu, membuat pertimbangan dan keputusan atau menyelesaikan masalah. Kemahiran berfikir yang terdapat dalam RPH ini dapat dilihat pada set induksi, langkah kedua dan juga penutup. Seterusnya merupakan kecerdasan pelbagai. Teori kecerdasan pelbagai oleh Howard Gardner 2000 mendasari dua prinsip asas, iaitu manusia mempunyai kecerdasan yang pelbagai dan semua orang dapat mengembangkan kesemua kecerdasan ini ke satu tahap yang kompeten. Kecerdasan pelbagai ini dapat dilihat pada set induksi, langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga dan juga penutup. Ketiga ialah belajar cara belajar atau BCB. Belajar cara belajar merupakan satu bentuk kemahiran memperoleh teknik pembelajaran secara efektif dengan atau tanpa guru. Pelajar perlu belajar cara belajar supaya mereka dapat mengenal pasti kelemahan dan kekuatan dalam proses pembelajaran sama ada di dalam kelas ataupun di luar kelas. Dan seterusnya, berusaha untuk mencari jalan untuk mengatasi kelemahan dan menggunakan kelebihan atau kekuatan yang ada untuk memaksimumkan pencapaian dalam pelajaran. BCB ini dapat dilihat pada set induksi. Yang keempat iaitu pembelajaran kontekstual. Kaedah kontekstual seharusnya mampu membawa pelajar ke matlamat pembelajaran isi dan konsep yang berkenaan atau relevan bagi mereka dan juga memberi makna dalam kehidupan seharian mereka. Contohnya, murid menghubung kaitkan pengalaman sedia ada dengan tema atau tajuk PDP. Pembelajaran kontekstual ini dapat dilihat pada set induksi iaitu pembelajaran konstruktivisme. Pembelajaran konstruktivisme melahirkan murid yang
berkeupayaan untuk membina pemahaman dan pengetahuan baharu mereka berdasarkan pengalaman sedia ada. Pembelajaran konstruktivisme ini dapat dilihat pada set induksi, langkah kedua dan juga penutup. Sebagai aktiviti yang telah diterapkan dalam RPH untuk mencapai objektif pembelajaran, iaitu pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat mendeklamasikan sajak antara merdeka dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Seterusnya, murid dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 daripada 5 maksud tersurat yang terkandung dalam sajak antara merdeka dalam peta aiting dengan betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Zuhafizah binti Baharudin, pelajar PISMP semester 2 dari kelas E4, akan menyambung pembentangan yang telah dibentangkan oleh rakan-rakan saya sebentar tadi. Untuk memastikan segala objektif pembelajaran dapat disampaikan ataupun tercapai, para guru haruslah menyediakan aktiviti-aktiviti yang mampu memberi kesan kepada murid supaya objektif yang disediakan tercapai. Untuk mencapai objektif yang pertama, iaitu mendeklamasikan sajak antara merdeka dengan sebutan yang jelas dan juga intonasi yang betul, guru telah mendedahkan cara untuk melafazkan sajak dengan sebutan dan juga intonasi yang betul. Cara tersebut iaitu, guru telah memberikan contoh sebutan dan lafaz yang betul dengan: yang pertama, guru sendiri telah melafazkan sajak antara merdeka. Yang kedua, guru menayangkan video demo kartun melafazkan sajak antara merdeka dengan intonasi yang betul. Selain itu, guru juga telah menyuruh murid-murid untuk melafazkan sajak antara merdeka dengan intonasi yang betul setelah diberi demo dan cara melafaz sajak dengan betul. Perkara ini amat membantu murid mencapai objektif pembelajaran yang pertama kerana mereka telah diberikan pendedahan sebanyak 2 kali dan kali ketiga mereka melafaz sendiri sajak tersebut. Seterusnya, untuk mencapai objektif yang kedua iaitu menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 daripada 5 maksud tersurat yang terkandung dalam sajak antara merdeka ke dalam peta aiting yang telah diberi. Pertama, guru telah membentuk murid kepada beberapa kumpulan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan daya pemikiran sesama mereka dan mereka diminta untuk menyenaraikan 3 isi tersebut. Seterusnya, guru telah menggunakan kaedah penggunaan bahan bantu mengajar peta aiting untuk merangsang minda murid dan murid akan mudah mengingati jawapan. Dan seterusnya juga, guru juga membimbing murid untuk mencapai objektif pembelajaran yang kedua. Bagi mengukuhkan lagi pencapaian murid dalam objektif yang kedua, iaitu menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 daripada 5 maksud tersurat yang terkandung dalam sajak antara merdeka. Yang pertama, murid perlu menghasilkan ayat menggunakan maksud tersirat yang terdapat dalam sajak tersebut. Perkara ini sememangnya telah membantu mereka untuk mengetahui isi-isi tersurat yang terkandung apabila mereka membuat ayat tersebut. Seterusnya, guru juga membantu murid dengan membuat pembetulan kepada jawapan-jawapan murid. Perkara ini dapat membantu mengelakkan berlaku salah penerapan maklumat dan juga isi pengajaran yang ingin disampaikan oleh guru pada hari tersebut. Akhir sekali, guru menerapkan aktiviti yang mampu membuatkan murid mencapai objektif pada bahagian penutup. Guru telah menyebut maksud-maksud tersurat dalam sajak antara merdeka sekali lagi bersama-sama murid. Perkara ini bertujuan untuk mencapai objektif PDP pada hari tersebut dan juga meningkatkan nilai murni murid dalam tema yang telah diterapkan pada hari tersebut iaitu patriotisme. Melalui aktiviti-aktiviti yang disusun oleh guru dalam RPH ini, sememangnya mampu menjadikan kedua-dua objektif PDP pada hari tersebut tercapai. Sekian sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.